40% hasil dari Sabah dan Sarawak perlu dipulangkan demi manfaat kedua-dua negeri. Kopi Vosian, Izo Irita Syajwanis Mijol, Miampai Diuzu.BTTV Sorop BT. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal mengingatkan Kerajaan Persekutuan bahawa 40% daripada hasil yang diperoleh dari Sabah dan Sarawak perlu dipulangkan demi manfaat kedua-dua negeri. Perkara itu termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata, mahu atau tidak, perkara itu perlu dipatuhi kerana jika tidak akan berlaku krisis perlembagaan berikutan pengasingan kuasa yang dilakukan Kerajaan Persekutuan. 40% daripada hasil yang diperolehi di negeri Sabah harus dipulangkan balik ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Itu tanggungjawab constitutional right, responsibility yang perlu dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan. Mau tidak mau, it has to be done. Otherwise, there will be some constitutional crisis yang akan berlaku di peringkat saluran keuangan yang ada. Tapi malangnya pada hari ini dah diasing-asingkan. Tegas beliau, Kerajaan Persekutuan tidak sepatutnya hanya mengutamakan rakyat di Semenanjung atau sesuatu negeri. Sebaliknya, rakyat Sabah dan Sarawak juga perlu mendapat layanan sewajarnya selaras dengan objektif penubuhan Malaysia. MS63 itu salah satu perjanjian yang telah pun dimartabatkan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu sebelum kita mencapai kemerdekaan. Dan ini merupakan satu perkara yang penting, bukan untuk rakyat Malaysia saja di Semenanjung, tapi rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak. Kerana itu merupakan intipati yang telah membolehkan kita membentuk negara Malaysia. Bukan bererti bila kita highlight tentang kepentingan Sabah, dengan izin we are being parochial. Tidak. Tapi ini merupakan salah satu langkah usaha kita untuk membina negara. When you want to build a nation, touch the heart of all the people, Malaysian. Don't just touch the heart of people from Semenanjung. Jangan hanya touch the heart of people from one state or no state, but touch the heart of all Malaysian. Itu yang saya kata dahulu. Bila saya nyatakan dari peringkat awal, contohnya 20% royalti minyak. Saya katakan bukan kita menuntut supaya kita nak bankruptkan Petronas. Tidak. Tapi saya sedar dahulu, kalau tahun 1974, initial injections of capital waktu itu memang banyak. Kita memerlukan. Jadi kita tunggu sehingga beberapa tahun. Tak apa, tapi dalam keadaan sekarang pun yang kita katakan takkanlah Petronas boleh jatuh bankrupt. Ketua Menteri berkata demikian ketika perbahasan di Dewan Rakyat hari ini. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata, sebagai contoh, penubuhan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan adalah satu pengasingan kuasa antara kerajaan negeri dan persekutuan sedangkan objektifnya sama, iaitu untuk memajukan rakyat. Dan perkara itu menunjukkan bagaimana kepentingan rakyat tidak lagi menjadi keutamaan, sebaliknya perbezaan ideologi politik mempengaruhi keputusan Putrajaya. Tambah beliau, penubuhan dua agensi dalam satu kampung itu juga akan menyebabkan berlaku krisis perpaduan antara penduduk kampung. Saya bagi contoh saja. Contoh, Unit Kepimpinan Pembangunan Masyarakat, UPPM. Lepas itu Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan. Dah ada pun di peringkat daerah-daerah. Peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan diurus oleh Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan. Di peringkat daerah pula ada di situ yang diurus oleh Unit Pimpinan Pembangunan Masyarakat, Kerajaan Negeri. Tapi saluran keuangan ini tujuan matlamatnya sama, membantu rakyat, membangunkan negeri. Tapi dah dipisah-pisahkan, diasingkan. Kerana yang penting ideologi politik yang ada, pahaman politik. Bukan rakyat yang menjadi keutamaan yang memerlukan jalan. Bukan rakyat yang menjadi sasaran kita untuk membakalan air, bekalan elektrik yang ada. Ini bukan menjadi pemikiran kita, bukan menjadi pertimbangan kita. Kesediaan untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan melalui G2G bukan bertujuan mencari populariti. Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal menegaskan kesediaan beliau untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan melalui G2G bukanlah untuk mencari populariti politik. Sebaliknya demi menyelamatkan rakyat yang terjejas akibat wabak COVID-19.
Ketua Menteri berkata pengangguran di Sabah telah mencecah lebih 100,000 orang. Justeru beliau tidak mahu membuang masa untuk terus berpolitik. Sebaliknya, keutamaan ketika ini adalah untuk memastikan nasib rakyat terbela. Tegas beliau, kebimbangan utama timbul jika moratorium ditamatkan. Lebih ramai rakyat terpaksa berdepan dengan kekangan kewangan. Sehubungan itu, kerjasama G2G itu penting untuk menangani masalah yang bakal berlaku. Saya selalu tekankan G2G. Federal government must work with the state government. Not because kena landasan politik, tapi menyelamatkan negara, menyelamatkan umat. Kita perlu melihat bagaimana perbezaan itu. Bukan oleh kena kita nak popular dalam gelanggang politik, tapi kita nak menyelamatkan umat yang ada di negara ini. Kita nak memulihkan ekonomi di negara ini. Bayangkan masalah yang kita hadapi pada hari ini. Bila moratorium ini lifted, bila mana bil elektrik datang, bila mana bil air datang, pengangguran yang ada di negeri Sabah pada hari ini dah pun mencecah 100 lebih ribu orang-orang yang menganggur, bermasalah, yang perlu kita tangani, yang perlu kita hadapi. Beliau yang juga ahli parlimen sempurna berkata demikian ketika membahaskan usul menjunjung kasih titah ucapan Yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat hari ini. Dato' Sri Mohamad Shafie berkata Sabah adalah negeri terkaya di Malaysia daripada segi hasil bumi dengan sumber minyak sebanyak 37% atau 1.8 bilion tong daripada keseluruhan rizab minyak negara. Namun negeri ini masih lagi yang termiskin. Sehubungan itu, tegasnya pertelingkahan yang tidak bermanfaat di Dewan Rakyat sepatutnya dihentikan. Perkara lebih penting ialah bagaimana pemimpin melaksanakan amalan masing-masing, bukannya hanya dengan percakapan. Negeri Sabah merupakan negeri yang terkaya daripada sumber minyak. 37% dengan izin. Kita punya reserve oil yang ada. Come from Sabah. 1.8 bilion barrel. Kita mempunyai reserve yang begitu besar. Kita mempunyai pengeluar gas yang kedua terbesar di negara ini. Bayangkan keadaan ini yang kalau kita fokus dalam memerintah negara, memerintah negeri, tapi tidak hanya kita lihat pertelingkahan pergaduan tanpa apa batasan. Perkataan yang kita lontarkan dalam persidangan ini membimbangkan kita. Kita yang digelar ahli yang berhormat, dewan yang mulia. Tapi perkataan yang kita gunakan adakah kemuliaan dia? Dari segi ukuran perkataan. Ketua Menteri menempelak pemimpin Perikatan Nasional yang kononnya mempertahankan titah diraja tetapi mengheret rakyat ke dalam kemelut politik. Ketua Menteri berkata ketika rakyat memohon agar kerajaan membantu mereka, sebaliknya sebahagian pemimpin kerajaan lebih berminat untuk membeli wakil rakyat Sabah dan cuba menggugat kestabilan politik yang ada. Beliau berkata tindakan kerajaan terdahulu menggunakan instrumen kerajaan untuk memberi tekanan politik kepada pemimpin tertentu seolah-olah telah bermula kembali. Kebimbangan saya instrumen dalam pilihan raya yang telah lalu. Contohnya, institusi kehakiman, kepolisian, SPRM, lembaga hasil dalam negeri kita. Ini menjadi satu instrumen politik bukan untuk mentadbir negara kita. Bayangkan pada hari ini, ramai di antara YB saya yang berhadapan dengan dan diantar dengan statement LSDN. Dahulu tidak ada, sekarang ni ada. Tapi yang paling banyak mendapat surat-surat ini di negeri Sabah. Tidak di Johor, tak banyak sangat di Johor. Tidak banyak sangat di Perlis, tidak banyak sangat di Kelantan. Ini membimbangkan kita. Datuk Sri Mohamad Shafie yang menyifatkan perkara itu sebagai COVID politik berkata, sehingga ke hari ini masih banyak berlaku cubaan untuk mengganggu gugat politik Sabah. Usaha yang pertama harus dilakukan ialah penyatuan umat yang ada di negara ini. Untuk melihat apa kepentingan dia. Apa keutamaan yang perlu kita berikan dalam mentadbir negara. Bukan nak kita lihat berapa jumlah kursi yang kita dapat. Sehingga sekarang pun berlaku di peringkat negeri Sabah COVID politik yang ada. Nak jumlah itu, nak jumlah ini, sekejap lagi nak angkat sumpah. Sekejap lagi perlu dua. Sekejap lagi. Ini dah memula daripada semenjak puasa hari raya yang lalu. Tapi kita selaku pemerintah di Perdana Negeri berserah dengan Allah SWT. Kita katakan bahawa kita pemerintah, kita nak jaga rakyat kita nak pastikan supaya kelangsungan bukan hanya kehidupan rakyat di negeri ini, bahkan juga untuk membolehkan mereka beramal.
Tambah beliau, hakikatnya ketika ini rakyat amat memerlukan bantuan dan merayu dibantu daripada belenggu ekonomi. Tegasnya rakyat mahu melihat apa yang mereka boleh dapat daripada rangsangan ekonomi yang diumumkan kerajaan. Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal dipilih sebagai calon pilihan kedua Perdana Menteri. Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal dipilih sebagai calon pilihan ketiga Perdana Menteri. Ia sekaligus dapat membantu menyelesaikan kebuntuan di antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan pelantikan ke jawatan itu menurut kenyataan bersama Parti Amanah Negara dan DAP. Kenyataan itu menjelaskan bahawa Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng, telah membuat cadangan itu dan disokong oleh Presiden Amanah, Muhammad Sabu, dalam satu pertemuan tidak rasmi di Kuala Lumpur pada 25 Jun lalu. Pertemuan tidak rasmi itu dihadiri pemimpin Amanah, DAP, Warisan dan kumpulan Tun Dr. Mahathir. Ia bertujuan mencari jalan memecahkan kebuntuan pemimpin dalam parti terbabit. Kenyataan bersama itu berkata Tun Dr. Mahathir pada pertemuan itu tidak menjelaskan bahawa dia tidak berhasrat untuk menjadi Perdana Menteri untuk kali ketiga. Sebaliknya, dia menawarkan dirinya sebagai calon jawatan Perdana Menteri untuk membantu menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional dan untuk mengembalikan pemerintahan yang dipilih secara sah. Menurut kenyataan bersama Amanah dan DAP itu lagi, dalam konteks inilah Guan Eng membuat cadangan yang kemudian disokong Muhammad bahawa Datuk Seri Muhammad Shafie sebagai calon ketiga dapat menyelesaikan kebuntuan antara Tun Dr. Mahathir dan Anwar. Tun Dr. Mahathir menyetujui cadangan Datuk Seri Muhammad Shafie sebagai calon Perdana Menteri hanya dalam masa 2 minit selepas dicetuskan oleh Amanah dan DAP. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bugaya Manis Buka Mamat Dara didatangi ejen politik dengan tawaran untuk lompat parti. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bugaya Manis Buka Muhammad Dara mendakwa didatangi ejen politik yang membuat tawaran lumayan termasuk jawatan dalam kerajaan negeri sekiranya bersetuju meninggalkan parti. Tidak cukup dengan tawaran itu, ejen terbabit turut menyebarkan berita palsu mendakwa ramai wakil rakyat Parti Warisan Sabah sudah mendatangani surat persetujuan untuk keluar parti. Turut tersebar berita palsu kononnya beliau ditemu ramai oleh sebuah stesen televisyen tempatan berkaitan pengumuman keluar parti. Malah ejen itu juga sanggup membuat cerita rekaan dengan menggunakan namanya dalam senarai Kabinet Bayangan Kerajaan Baru Sabah sebelum ditularkan di media sosial. Menurut Manis Buka, kehadiran ejen berkenaan menyebabkan dia kini jarang berada di rumah bagi mengelak diganggu. Beliau turut membuat laporan polis berkaitan penyebaran berita palsu dan kehadiran ejen berkenaan untuk tindakan lanjut. Manis Buka sebagaimana adun kerajaan lain tegas enggan mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Saya tidak akan berganjak daripada Parti Warisan. Saya tetap bersama-sama Ketua Menteri Datuk Seri Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal. Mereka memberikan tawaran jawatan dalam parti, dan baru-baru ini kita telah diwar-warkan bahwa saya ini dilantik menjadi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Terpaksa lari dari keadaan ini karena atas dasar perjuangan dalam Parti Warisan. Karena walau bagaimanapun perjuangan dalam Parti Warisan, saya tetap bersama-sama Ketua Menteri Datuk Seri Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal, dan juga saya tidak meninggalkan Parti Warisan. Kenapa? Karena pengundi DN 54 Bugaya dalam PRW yang telah lalu, mereka telah memberi harapan kepada saya. Jadi bagaimana saya meninggalkan mereka? Lebih 1 bilion ringgit diperuntukkan untuk naik taraf 237 sekolah di Sabah dalam rancangan Malaysia ke-11. Sejumlah 1.252 bilion ringgit diperuntukkan untuk menaik taraf dan pembangunan semula bangunan daif di 237 sekolah seluruh Sabah dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11, Persidangan Dewan Rakyat diberitahu hari ini. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin berkata, bagi tempoh 2017 hingga 2019, sejumlah 630.7 juta ringgit telah disalurkan untuk membiayai projek naik taraf sekolah. Manakala bagi tahun ini, sejumlah 621.2 juta ringgit diperuntukkan bagi tujuan sama.
Mengenai status pelaksanaan projek di Sabah setakat 20 Julai, beliau berkata sejumlah 150 projek telah siap dengan 129 projek telah dikeluarkan Certificate of Practical Compliance atau Certificate of Partial Occupation. Beliau berkata demikian pada sesi soal jawab bagi menjawab pertanyaan Ahmad Hassan, Warisan Papar mengenai peruntukan kepada sekolah-sekolah daif di Sabah. Berdasarkan status pelaksanaan projek di negeri Sabah sehingga 20 Julai 2020, sejumlah 150 projek telah siap di mana 129 telah dikeluarkan Certificate of Practical Compliance CPC atau Certificate of Partial Occupation CPO dengan izin, dan 21 projek dalam proses mendapatkan Certificate of Partial Occupation CPO. Baki 3 projek lagi masih dalam pembinaan, 19 projek dalam proses perolehan dan 65 projek dalam fasa prabina. Di samping itu, KPM juga menerima sejumlah 410 juta ringgit peruntukan di bawah pakej ransangan ekonomi 2020. Peruntukan tersebut adalah bagi kerja-kerja menaik taraf, baik pulih dan selenggara kemudahan di sekolah. Kesemua peruntukan ini telah disalurkan ke Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah pada bulan April 2020. Bagi negeri Sabah khususnya, sejumlah 125 juta ringgit telah disalurkan bagi pelaksanaan projek ini. Peruntukan ini dijangka akan memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 391 buah sekolah di negeri Sabah. Padah membelasah seorang lelaki, si luncai ditangkap polis. Seorang penunggang motosikal dikenali sebagai luncai yang dirakam membelasah seorang lelaki di api-api senter Kota Kinabalu yang tular di laman sosial berjaya ditahan polis semalam. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Manjiji berkata, lelaki berusia 35 tahun itu yang mempunyai 16 kes jenayah lampau berkaitan dadah, curi dan mendatangkan kecederaan berjaya ditahan di rumahnya di Taman Sempelang pada pukul 11.30 malam. Katanya dalam insiden itu, mangsa mengalami beberapa kecederaan di kepala dan badan akibat dipukul oleh suspek. Dan telah dipukul beberapa kali dengan menggunakan senjata helmet. Kecederaan akibat kejadian tersebut, kecederaan yang diterima oleh mangsa adalah lebam di bahagian muka dan kepala. Kes disiasat di bawah Seksyen 324 iaitu mendatangkan cedera dengan menggunakan senjata helmet. Bertindak di atas maklumat tersebut, dan maklumat yang kita terima daripada viral daripada media sosial, pihak polis dari Cawangan Jenayah IPD Kota Kinabalu telah menjalankan tangkapan terhadap satu lelaki warga tempatan di Sembulan, yang mana tangkapan tersebut terhadap satu warga tempatan berumur 35 tahun yang berasal dari Sembulan. Bersama tangkapan tersebut telah dirampas sebuah motosikal yang dinaiki oleh suspek yang kita lihat seperti mana viral dalam media sosial itu. Dalam video tular itu, suspek yang menaiki sebuah motosikal bertindak agresif, menumbuk dan menendang seorang lelaki selepas berlaku perselisihan faham. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan pada orang lain. Kota Wadan, Misomot Ogovagu.